Bulletin pagi Ahad 7 Oktober, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini. Polis kenal pasti 5 mangsa rentung dalam kemalangan berhampiran terowong menora. Juga taufan Kongre Badai Korea Selatan ragut nyawa penduduk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis sudah mengenal pasti mangsa yang rentung dalam kemalangan di kilometer 255.3 Lebuh Utara Selatan, Menghala Utara selepas terowong menora pagi semalam. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Perak, Superintendent Ahmad Adnan, usaha mengesan waris mangsa masih diteruskan oleh pegawai penyiasat trafik bagi mendapatkan butir-butir lengkap ke semua mangsa. Sementara itu, seorang saksi kejadian berkata beliau terdengar suara sayu seorang perempuan meminta tolong, namun tidak dapat berbuat apa-apa kerana api sedang marak. Nampak lori tu, dia impit kereta tu kat divider. Lepas tu, kita tahu lah kereta tu dah tengok, dah masuk bawah lah. Lepas tu bakar. Tu bakar, dia tak ada api kecil ke apa. Terus bakar. Adik waktu tu berada di belakang? Tak, saya belah ke kiri. Saya nak ke ni selatan lah. Saya tengok sebab dah polis berhenti sekejap, tapi lepas tu dah macam situ ke panas. Terus pergi lah. Setakat malam tadi disahkan ke semua pemandu dan penumpang kereta yang terbakar akibat berlanggar dengan trailer meninggal di tempat kejadian. Mangsa yang maut 4 dewasa dan seorang bayi. Katanya bedah siasat akan dijalankan pagi ini di Hospital Kuala Kangsar oleh doktor dari Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh. Kejadian berlaku kira-kira 11.47 pagi semalam. Siasatan awal polis mendapati trailer yang membawa muatan biji besi itu hilang kawalan dan memasuki lorong kanan sebelum menghimpit serta menggesel beberapa buah kenderaan lain. Sebuah kereta terhimpit antara penghadang jalan simen di sebelah kanan dengan badan trailer sebelum terbakar. Mangsa yang berada dalam kereta rentung kerana tidak dapat keluar akibat tersepit, manakala pemandu trailer tidak cedera. Kementerian Kesihatan Malaysia menggesa penderma organ yang telah melafazkan ikrar untuk memaklumkan kepada keluarga mengenai keputusan mereka untuk mendermakan organ. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad, menjadi satu kesukaran di pihak mereka untuk mendapatkan organ yang didermakan apabila keluarga dari individu yang telah berikrar enggan memberikan kebenaran. Keluarga saya mesti mengizinkan. Selalunya yang menjadi penghalang akhirnya adalah keluarga. Janganlah menyaya jenazah, ya, cukuplah apa yang dah dialami dan dilalui. Itu yang menjadi penghalang. Kita mau the last mile, ya, sebagai satu yang dapat kita baiki dengan komitmen keluarga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan majlis sambutan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Peringkat Kebangsaan di Ibu Negara. Katanya sehingga 31 Ogos lalu, 424,143 individu berikrar menjadi penderma organ. Namun daripada jumlah itu, kira-kira 140,000 sahaja yang telah mendaftar untuk menderma organ selepas meninggal dunia. Angka itu masih rendah berbanding negara jiran seperti Thailand dan Singapura. Kerajaan Negeri Kedah mengarahkan ke semua majlis daerah di negeri itu memantau keadaan jambatan di titi di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Mukris Mahathir berkata keputusan itu dibuat melihat kepada kejadian runtuhan jambatan di Taman Serdang, Bandar Baru 10 September lalu. Kita tak mau pisang buah 2 kali di kawasan ini. Jadi kali ini pernah berlaku di Sik, kalau tak silap saya, beberapa tahun yang lalu. Dan kita tak mahu perkara ini berulang lagi. Maknanya arahan dikeluarkan kepada semua majlis daerah itu? Ya, mereka ambil maklum mengenai kejadian di sini dan memeriksa titik-titik yang ada di kawasan masing-masing. Jambatan di Taman Serdang runtuh dipercayai akibat tebing yang tidak kukuh akibat hakisan.
Jambatan itu juga katanya dibangunkan pihak swasta sebelum diserahkan kepada Majlis Daerah Bandar Baru. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri akan memohon peruntukan dari Kerajaan Persekutuan bagi membaik pulih jambatan yang runtuh di Taman Serdang itu. Sejumlah 3.3 juta ringgit diperlukan bagi membina jambatan baru dan dijangka dapat dimulakan menjelang awal tahun hadapan. Datuk Seri Mukris kemudian menyertai majlis sumbangan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Kedah kepada murid kurang berkemampuan di Sekolah Kebangsaan Datuk Zainuddin Bandar Baru. Silakan Muhammad Haris Haikal bin Syahri. Kerajaan Negeri Selangor akan memastikan pembangunan inklusif untuk semua warganya termasuk masyarakat orang asli. Sejajar dengan matlamat berkenaan, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS menerusi anak syarikatnya Datum Corp International mengambil inisiatif tanggungjawab sosial korporat untuk melancarkan kempen Datum Homes for All. Menteri Besar Amiruddin Syahri berkata sebahagian daripada inisiatif ini adalah untuk merapatkan jurang dalam kalangan orang asli dengan pembangunan arus moden. Jelasnya dalam usaha pembangunan golongan ini, kerajaan negeri akan memastikan golongan sasar tidak tersisih dari budaya dan adat rusam asal mereka. Tambah Amiruddin, ketika ini pihak pemaju juga telah berjaya menjual sebanyak 108 unit rumah dan beliau berharap agar lebih banyak unit terjual bagi mewujudkan budaya bantu-membantu dalam kalangan masyarakat. Katanya lagi, setakat ini kerajaan negeri turut menerima sambutan yang menggalakkan daripada masyarakat orang asli sendiri terhadap program-program yang dianjurkan. Mahu sujud merupakan permintaan terakhir tokoh agama disegani Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir semalam. Menurut anak ke-11 arwah Datuk Muhammad Zain Hassan, bapanya sempat menunaikan permintaan terakhir itu dengan bersujud kira-kira 15 minit pada Sabtu lalu bersama abangnya ketika berada di rumah. Ayah mengatakan bahawa aku mau sujud terakhir. Saya kata, Abu Yah tak boleh sujud keadaan sekarang. Dia kata, tidak. Usahakan aku sujud sekarang. Dia kata, ini adalah sujud aku yang terakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bersyukur kepada Allah, umur aku panjang sampai 90 tahun. Dan aku tak minta apa lagi dah. Yang terakhir aku minta sujud saja. Beliau ditemui di kediaman Allahyarham di Keramat Ibu Negara semalam. Allahyarham Tan Sri Hassan, 90 tahun, meninggal dunia akibat kanser limfoma pada jam 5.07 petang semalam di Hospital Kuala Lumpur HKL. Allahyarham dimandikan dan disolatkan di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam Selangor pagi ini sebelum dikebumikan di Makam Diraja Shah Alam. Kaum keluarga dan rakan Allahyarham mula memenuhi kediamannya sejak 7 malam semalam untuk menziarahi dan memberi penghormatan terakhir buat jenazah. Turut hadir memberi penghormatan Ketua Polis Negara Tan Sri Fuzi Harun dan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Sementara itu, anaknya Tan Sri Musa Hassan yang juga bekas Ketua Polis Negara berkata Allahyarham sempat berpesan kepadanya serta ahli keluarga untuk tidak meninggalkan solat fardu dan mendoakan kesejahteraan Allahyarham apabila sudah tiada. Kata-kata terakhir senangnya dia kata, satu dia kata jangan lupa sembahyang. Itu aja. Ya, selalu doakan dia. Kalau dia dah tak ada, bacakan Quran untuk dia. Itulah nasihat dia. Dan ketika ini persiapan untuk pengebumian Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari sedang dilakukan. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Nur Syahadah Marzuki dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Baik Syu, difahamkan jenazah Allahyarham Tan Sri Hassan akan dikebumikan di Makam Diraja Shah Alam di Persiaran Kayangan pagi ini. Boleh kongsikan info mengenainya? Terima kasih Fatihah Hamimah dari Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini berada di Masjid Sultan Abdul Aziz Shah Alam. Ketika ini baru saja selesai proses mengkafan serta solat jenazah Allahyarham Tan Sri Hassan Azhari. Solat jenazah diimamkan sendiri oleh anak kepada Allahyarham atas permintaan Allahyarham sendiri. Allahyarham meninggal dunia pada jam 5 petang, kira-kira pada jam 5 petang semalam. Allahyarham dimasukkan ke HKL Ahad lalu selepas disahkan mengidap kanser limfoma tahap 4.
Allahyarham pendidik yang terkenal dalam rancangan Mukadam pada awal tahun 1970-an di saluran RTM selain menjadi individu yang melaungkan azan ketika kemerdekaan negara pada 31 Ogos 1957. Allahyarham juga turut melaungkan azan pada perasmian Masjid Negara pada tahun 1967, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, Masjid Kapitan Keling Pulau Pinang, Masjid Sultan Omar Ali Sarifuddin Bandar Seri Begawan Brunei. Allahyarham juga adalah hakim pertandingan tilawah Al-Quran yang paling lama berkhidmat dalam negara iaitu hampir 46 tahun. 3 anak lakinya dikenali ramai iaitu Tan Sri Musa Hassan serta bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Klang, Datuk Fuad Hassan dan pelakon terkenal Datuk Jalaluddin Hassan. Itu saja buat perkembangan buat masa ini. Saya Nur Syahadah Marzuki kembali ke Seri Pentas. Baik, terima kasih Syahadah langsung dari Shah Alam. Kerajaan PAS Kelantan akan mengumumkan nama penerima 1,000 unit rumah projek Perumahan Rakyat PPR di Jalan Kelacur Jalan Wakaf Mek Zainab, Kota Baru Selewat lewatnya hujung bulan November ini. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan, Hilmi Abdullah berkata, kelewatan itu kerana nama dipilih perlu mendapat persetujuan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan selain tambahan jumlah penerima dari kalangan penduduk setinggan dan mangsa kebakaran. Katanya kerajaan negeri memutuskan 425 unit dari 1,000 unit rumah berkenaan akan diduduki penduduk setinggan di Kampung Lembah Sirih, rumah transit setinggan di Kampung Panji, setinggan di tapak projek PPR dan mangsa kebakaran kediaman di Kampung Seri Cemerlang, Kota Baru. Kita ada kekosongan daripada jumlah 1,000 unit untuk PPR Kota Baru dan daripada 1,000 unit kita telah allocate sebanyak 375 unit kepada setinggan asal. Juga telah masukkan senarai mangsa kebakaran di Seri Cemerlang yang ditimpa kebakaran pada minggu lepas. Jadi sejumlah keseluruhan yang kita telah perakukan nama dan diangkat kepada Kerajaan Perumahan KPKT Pusat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Kacau Bubur Asyura di Kampung Kuchil, Kuala Krai, Kelantan. Katanya buat permulaan nama pemilik dari kalangan penduduk setinggan dan mangsa kebakaran akan diumumkan sebelum nama penduduk Kota Baru yang layak. Kerajaan pada mulanya mengumumkan kunci kediaman itu akan diserahkan pada 1 Oktober namun mengalami kelewatan. Bersenam adalah satu cara mudah membakar kelebihan kalori harian. Mereka yang minat menari, senaman kardio seperti Zumba dan body jump adalah pilihan tepat. Dianggarkan bagi setiap 10 minit senaman, 100 kalori dibakar. What you wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. Senaman berkumpulan Synergy Dance memberi kebebasan peserta mengikut rentak lagu selain meningkatkan motivasi untuk kekal aktif dan cergas. Gabungan beberapa jenis tarian antara kunci peserta yang mengikutinya tidak terasa letih. Saya rasa yang Zumba ni untuk every stage punya age lah. Everybody boleh enjoy lah. Tak kira orang tua ke muda ke pun boleh enjoy juga. As long as have fun lah. Yeah. Orang dah penat kerja, tempat jauh, tempat kerja and then orang tiada motivation. They want to go back and sleep. Tapi kalau semua orang dah motivate each other, Ternyata penat bekerja bukan alasan untuk elak bersenam di hujung minggu. Drink more water. Alright, you need to refresh yourself and have more enough rest for yourself as well. Try to skip the exercise for next day. You need to let yourself recover first. Yeah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit 3 kali seminggu bagi mengurangkan risiko penyakit.